Dalam kereta Ustaz lah. Ni dalam kereta lagi. Assalamualaikum Ustaz Amir, boleh dengar saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Ustaz? Okey, alhamdulillah. Tadi saya tak boleh masuk ni sebab saya kat kampung. Lepas Oh, tu apa ni, terpaksa download semula apa ni Webex ni. Dah okey lah ni kot kalau dah boleh masuk. InsyaAllah lah. boleh kita mula Ustaz? Boleh insyaAllah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Pengelola Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Wal Islam. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga kota Bandaraya Johor Bahru yang mengikuti secara live Facebook sempena program Jom Mengaji Anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kita bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul secara online untuk kita sama-sama menyambung pengajian kita Jom Mengaji Online. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Iklan lain tak elok kan. Mungkin sangkut line tak ada kot.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu tak ada yang hadapi macam saya kat ni? Kena download semula. Ni dah dengar pula Ustaz punya suara. Tadi tak nampak. Bukan, sebab saya kena download semula ni. 2 kali dah. Webback yang kena masuk. Dia punya ni. Ada yang tersekat macam saya tak nak tanya? Sebab saya tak tahu ni apa masalah dengan sistem lah. Dua-dua handphone dengan saya punya ni. Dia terkeluar balik. Sama Ustaz, sama. Saya pun sama. Oh, ada masalah. Dia kena download semula Betul Ustaz, kena download semula. Ya Allah. Oh, okey. Okey, dah boleh masuk ni, tak apa. On jalan terus. Minta maaf lah pasal dah cuba lah ni, dah cuba masuk, tak boleh masuk jadi. Okey, kalau boleh dengar, tak apa, dia terus lah Ustaz Sorry, minta maaf lah, dia terkeluar balik. Tak apa Ustaz, tak apa. Faham. Sekejap suara. Sekejap, saya punya suara ni. Okey. Saya tak dengar sangat. Sekejap Okey. Saya teruskan. Saya kat kampung ni, tapi bukan masalah ni lah kot. Dia masalah ni lah sistem lah Okey. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan taibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Amirul Akmal. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halim Islam, yang berbahagia Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama meneruskan kelas Jum mengaji pada malam ini. Alhamdulillah. Kita teruskan kuliah kita. Sebelum tu minggu lepas Tuan Haji Muhammad Tuan Haji Mustafa minggu lepas kita belajar hukum apa Ada tanda tak Haji? Hukumat Keseluruhan keseluruhan hukumat. Okey, kita dah perkenalkan dan saya tunjukkan latihan dia lah sekali Okey, hukumat dah selesai lah. Saya perkenalkan hukumat ada dalam kitab yang saya tunjukkan itu 16 hukum lah. Betul Ji? Ada 16 hukum keseluruhannya yang dipaparkan dan kita kategorikan hukumat itu kepada 3 bahagian untuk aras yang paling rendah lah. Maksudnya aras pengetahuan. Dan juga untuk memudahkan kita membaca Al-Quran dengan 3 kategori kadar pajamat, yang baca 2 harkat, yang dibaca 4 harkat dan yang dibaca 6 harkat. Betul Haji Betul. Okey, yang itulah selesai lah. Okey, jadi hari ini saya share screen dulu. Ya. Lain dah Dia baru ini. Kejap nak tengok. Boleh masuk. Share. Okey, try Okey. Ini Haji boleh dengar saya? Saya share screen ni. Suara boleh dengar tak? Dengar tak?
Boleh lah, sebab dia punya sistem dia bila download yang baru ni, dia lain sikit lah. Dia dia lain sikit, tapi Alhamdulillah lah, boleh masuk. Alhamdulillah lah, boleh share ni, okey lah. Okey Haji, praktikal Haji, practicality. Sekarang ini, untuk memastikan, tapi boleh ingat ke tidak boleh ingat tu nak tanya juga. Haji agak boleh ingat tak? Yang baca 2 harkat, apa tandanya? Yang baca 4 harkat, apa tandanya? Yang baca 6 harkat, apa tandanya? Boleh ingat? Haji? Sebab sebelum kita menyatakan yang kita boleh ingat tu, kita kena buat latihan lah. Kena buat latihan. Kena buat latihan. Menandakan kita faham. Menandakan kita faham. Cara untuk membaca kadar mat itu dengan tepat. Yang 2, yang 4, yang 6. Okey. Haji boleh ingat tak Haji? Saya tanya Haji dululah, senang. Yang lain saya tak pasti sebab datang ke tak datang minggu lepas. Sebab kita kena buat latihan hari ni. Minggu kali ni kita nak buat latihan lah. Kita akan buat latihan di dalam suratul Mulk. Boleh ya? Daripada ayat 1 suratul Mulk sampai ayat yang ke-12. Kita ambil 12 cukup lah, jangan banyak sangat. Di dalam suratul Mulk, kita nak cari, kita nak keluarkan supaya saya jelas. Saya jelas, yang belajar faham. Faham mana hukum mat yang dibaca dengan 2 harkat. Okey? Hukum mat yang dibaca dengan 2 harkat. Yang baca 4 harkat, yang baca 6 harkat. Okey Haji, Haji boleh ingat tak? Yang baca 6 harkat, apa tanda dia? Apa tanda dia Haji? Huruf mat bertemu. Ingat lagi tak? Huruf mat bertemu dengan huruf yang Bertemu huruf apa dia? Bertemu dengan. Okey, kita ulang kaji juga lagi lah. Ya, huruf yang bersabdu atau huruf bertanda mati ya. Okey, tak apa, kita ulang dulu Haji secara ringkas. Supaya sebelum kita buat latihan kita faham lah. Jadi minggu lepas kita belajar tentang mat. Mat ni apa dia? Maksudnya tambah apa? Kadar panjang mat. Nak tambah kadar panjang mat pada huruf hijaiyah yang nak dibaca itu, perlulah huruf hijaiyah itu dibaca dengan diletakkan huruf yang di apa ni? Yang ditandakan yang nak ditambah itu dengan huruf mat. Tambahkan selepas huruf hijaiyah. Letakkan huruf mat pada selepasnya dan boleh dipanjangkan sama ada 2, 4 atau 6. Kalau nak baca 6, letakkan huruf mat di hadapannya. Lepas tu kita saya paparkan sikit lah supaya bagi nampak lah. Seperti Haji sebut tadi, hendaklah sekejap cari tempat di mana. Yang baca 6 harkat, ingat maksudnya huruf mat, ini huruf mat lah. Okey. Huruf matnya alif. Ingat kena letak huruf mat dulu. Huruf mat ni dia letak selepas huruf hijaiyah. Selepasnya. Kalau alif sebelumnya mesti huruf hijaiyah tu di atas. Kalau ya sebelumnya huruf hijaiyah baris bawah. Kalau baris depan, kalau huruf waw sebelumnya baris depan. Ingat, itu huruf mat lah. Dan nak baca berapa harkat? Ciri-ciri huruf mat kita dah tahu dah. Kena pastikan huruf alif sebelum baris atas. Huruf ya sebelum baris bawah. Huruf waw sebelum baris depan. Okey, ini ciri dia adalah huruf mat. Dan selepas huruf mat, pastikan bertemu dengan huruf bersabdu atau huruf yang bertanda mati. Tengok bertemu sabdu dengan yang bertanda mati. Antara dua ni lah. Yang mati pula ada 2. Satu mati yang memang memang asal atau tanda mati yang tetap. Ada satu lagi dia panggil tanda mati yang
Pertama yang tetap ni dipanggil sukun, sukun yang apa ni, yang tetap lah. Sukun ni mahal, dengan mati yang kekal. Tapi dengan tanda mati yang tetap ketika wasal tu waqaf. Dia memang ada. Memang asli lah. Dia ada, dia bukan tanda mati yang satu lagi. Satu lagi dipanggil sukun arid. Sukun arid. Iaitu sukun mendatang. Tanda sukun ada dua. Satu sukun yang tetap, satu sukun yang mendatang. Tak kisahlah. Antara dua tu. Sama ada sabdu atau tanda sukun, tanda mati. Jadi berapa harkat baca? 6 harkat. Ingat. Ini cara membaca mat dengan berdasarkan tanda. Boleh ingat tu huruf mat bertemu huruf bersabda atau tanda mati. Tanda mati tetap atau mendatang. Dua. Baca 6 harkat. Okey, itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua. Okey, jap Haji. Kumpulan ke-6 ni kita bagi latihan sikit lah. Kita tunjukkan latihan dia. Ni apa ni? Bukan. Okey, contoh ni. Contoh ni huruf mat alif. Syarat ni sebelumnya baris atas. Selepasnya bertemu sabdu. Betul-betul selepasnya bersabdu. Huruf yang bersabdu. Baca 6 harkat. Lagi. Ni contoh dalam Quran. Ni huruf mat waw Huruf mat waw sebelumnya, kalau waw lah, sebelumnya huruf baris depan, selepasnya bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah, ini bertemu hamzah. Bercampur pula. Ya betul ni, silap ni. Ada pula kesilapan ni. Allah, bercampur, dia tercampur. Ini bukan. Ini kumpulan kedua ni, salah masuk ni. Allah, silap macam ni. Huruf mat, alif sebelum baris atas bertemu sabdu, 6 harkat. Huruf mat, alif sebelumnya baris atas, selepasnya sabdu, 6 harkat baca. Lagi, sebelumnya, ini huruf mat sebelumnya baris atas, selepasnya huruf 1, 6 harkat. Ini huruf mat sebelumnya baris depan, selepasnya sabdu, 6 harkat. Okey Haji, saya secara ringkas ni ulang balik je tahun lepas. Minggu lepas. Boleh ingat tak ni, yang 6 harkat? Boleh ingat tak? Kalau Ustaz, boleh. Ini yang 6 harkat Secara yang mendatang lah. Ada tak yang mendatang? Yang mendatang. Kejap nak buat latihan kena faham dulu. Okey, sekejap saya kecilkan dulu. Okey, saya cari yang mendatang. Dia bertemu tanda mati yang mendatang. Sekejap. Di manakah dia? Sekejap dia cari ya. Okey, yang ni mati mendatang. Yang dimatikan kena wakaf. Okey. Ini mati mendatang. Tengok sini Sari'ul hisab. Mana huruf mat? Ini huruf mat. Okey, ini huruf mat. Sebelumnya baris. Huruf mat alif. Sebelumnya huruf baris atas. Selepasnya, bila kita wakaf, kita akan matikan ba ni secara mendatang. Ini tanda mati mendatang. Sari'ul hisab. Kita tak baca sari'ul hisabi. Tak ada. Kalau kita berhenti. Bila kita berhenti sini, ba ni mesti dimatikan. Tapi tanda mati ni bukan tanda mati yang tetap. Dia tanda mati yang mendatang. Kenapa mendatang? Pasal kita bila berhenti, ba ni hendaklah dimatikan. Tapi kalau kita baca terus, ba ni tak ada tanda mati, dia baca baris bawah. Tapi kita berhenti kan, bila berhenti, itu baru muncul tanda mati ni. Ini dia bagi tanda mati mendatang ketika berhenti. Ketika berhenti. Jadi tanda mati inilah yang bertemu dengan alif ni. Jadi dibaca berapa harkat? 6 harkat. Haji jelas tak yang ni? Ustaz, slide dia ada gangguan Ustaz. Maksudnya tak nampak? Tak boleh nak ni Dia ada gangguan gambar tengah. Gambar tengah. Maksudnya macam mana ni? Saya pun kena jelas. Ni saya dah besarkan, boleh nampak tak? Haji boleh nampak? Dia orang ada gangguan tak dia orang? Rakan-rakan yang lain. Kita tanya sekejap. Tu juga Sekejap
Share screen in progress. Share screen in progress. Kejap Haji. Share screen. Ni, saya masih share screen lagi ni. Sekejap. Ada apa masalah Okey, rakan-rakan boleh respon tak? Boleh nampak tak saya punya paparan? Saya Suara boleh nampak. dengar? Tadi okey Ustaz. Okey, boleh. Ni saya paparkan semula. Boleh Okey. nampak tak? Okey Ustaz, nampak Ustaz jelas. Okey, jelas. Haji, Allah sian Haji lah. Okey, yang nampak ni, okey Haji tak apa Haji. Haji dengar je dulu. Okey, rakan-rakan yang nampak ni, penerangan saya tentang tanda mati yang mendatang ni boleh nampak tak? Jelas tak? Jelas, Rubah Ustaz, ni jelas. macam mana dia mati. Boleh Jelas. Okey Haji, tak apa Haji. Haji rasa saya rasa itu Kita dah jumpa dah. boleh je? Boleh. Oh, tak puji, tak apa, pelan-pelan. hari ni kita belajar satu benda lah, maknanya yalah bila bila download semula dia ada benda yang kita kena tapi alhamdulillah lah pendek yang kita dapatlah masuk. Tak ada masalah, alhamdulillah, Allah mudahkanlah Okey Haji, kita teruskan. Okey, yang teknikal tu tak apa. Itu biasa sebab internet ni kadang macam tu. Sistem itu biasa tu. Kalau download je Haji. Okey, sambung yang penting dapat teruskan, kita jalan. Okey. Sekarang ni Haji dah nampak, saya ulang lagi Haji. Saya ambil contoh lain Saya ambil contoh lain. Okey, contoh ni. Contoh ni ini huruf mat yang bertemu tanda mati mendatang. Saya ulang sekali lagi. Tanda mati ni dia bertemu dalam dua keadaan. Satu tanda mati yang tetap. Yang tetap ni dia memang bertanda mati. Daripada asal dah tanda mati. Macam tu. Okey. Ketika berhenti atau ketika wasal. Tengok keadaan dia lah. Ada satu lagi tanda mati. Dia panggil tanda mati yang arid. Dia panggil mendatang. Tanda mati mendatang. Okey, tanda mati mendatang ni macam ni. Contoh dalam ayat ni. Okey. Kita nak berhenti dekat sini. Huruf matnya mana? Ini huruf matnya ni. Ini huruf matnya ya. Sebelum huruf mat ya ni mesti balik bawah Okey, dah betul. Selepasnya iaitu huruf nun. Selepasnya adalah huruf nun. Nun ini dia baris atas. Ini baris yang tetap. Ini kata baris tetap tadi, tetap adalah baris asal dia yang memang ada. Tapi bila kita berhenti, nun ini tidak lagi berbaris di atas. Dia diletakkan dengan bacaan bertanda mati. Bertanda mati. Tidak lagi dengan baris baris atas. Jadi baris atas ni tak ada lah. Sebab apa baris atas tak ada? Sebab kita matikan dia. Tak ada dah baris atas. Saya tutup dah baris atas. Kenapa saya tutup? Sebab dia dimatikan. Dia dimatikan dengan tanda mati. Jadi tengok huruf mat ya bertemu tanda mati. Kita baca ketika berhenti atau waqaf. Ini bacaannya minal khasirin. Mati dengan ni, tanda mati. Dia bagi tanda mati mendatang. Okey Ji, boleh jelas tak Ji setakat ni? Jelas tak? Boleh okey, tak apa. Kita buat 2-3 latihan. Okey, 2-3 latihan 2-3 latihan. Okey, sekejap. Ambil lagi contoh lain lah. Ambil yang baris depan pula. Yang baris depan. Yang baris depan. Okey, itu ulang lagi. Okey Ji, sekarang kita nak berhenti di sini. Ini. Okey Ji. Sekarang kita nak berhenti di mana? Huruf matnya apa Ji? Nak berhenti kat sini ni. Jadi huruf matnya dalam ayat ni. Okey, rakan-rakan boleh bantu sekali. Huruf mat apa dalam ni? La'allakum tashkurun. Huruf matnya apa? Alif, waw, ya. Alif waw ya. Waw ada? Huruf matnya waw Waw. Mana waw Waw. Yes. Tujuh. Okay, huruf matnya waw. Apa tanda dia adalah huruf mat waw situ? Kena syaratnya mesti sebelumnya huruf waw sebelum waw mesti baris di depan. Huruf sebelumnya mesti baris depan. Okey. Sekarang ni dia dah menepati syarat huruf mat. Sekarang nak baca berapa harakat? Kena lihat huruf huruf selepasnya ataupun tengok selepas huruf mat itu. Okey, sekarang selepas huruf mat dia huruf nun.
Kemudian dia baris atas. Sekarang ni, dia bukan tengok baris huruf nun ni Kita tengok baris nun ketika dia dibaca. Jangan tengok huruf nun ketika dia ditulis. Dia ditulis memang baris atas, kita kena baca mat asli ni. Kena baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab dia tak ada hamzah, tak ada sabdu, tak ada tanda mati. Dia tak ada hamzah. Ni bukan hamzah. Bukan. Dia juga bukan dia bukan bersabdu, bukan. Bertanda mati. Bukan. Kenapa tidak? Kalau bertanda mati bukan, sebab sekarang ni dia baris atas. Itu sebab kita tak boleh lihat dia ketika dia ditulis. Kena lihat dia dibaca. Bila dibaca, kita berhenti kan? Bila berhenti, nun ini tak boleh lagi baris atas. Bila berhenti nun ini taklah dimatikan. Jadi kena letak tanda kena letak tanda mati. Kena letak tanda mati. Jadi baris atas ni kita tutup. Kita tak boleh baca dengan baris atas lah, pendek kata. Kita kena baca dengan mati, tanda mati. Gitu. Gitu, Haji. Jadi bacaannya ni kalau tanda mati, ni tanda bukan tanda mati yang tetap Ini tanda mati ketika berhenti je. Sebab kita berhenti kat sini. Kalau berhenti kat sini barulah boleh baca dengan tanda mati. Ini jadi dibaca. Jadi tanda mati ni bukan yang asal dia tanda mati mendatang dia panggil. Jadi bacaannya la'allakum tashkurun. Cuba baca semua. La'allakum tashkurun. Jadi berapa harakat nak baca? 6. Tanda mati. 6 harakat. 6. Wakaf. Ya betul, wakaf. Dibaca wakaf dan bacaannya 6 harakat. Ini yang dikatakan dibaca dengan kadar 6 harakat huruf mat ketika kita berhenti. Kita berhenti sebab dia bertemu dengan tanda mati. Bila bertemu tanda mati 6 harakat. Ataupun kalau jumpa sabdu 6 harakat. Yang ini yang 6 harakat. Sekarang kita nak cari pula yang baca 4 harakat. Okey, sekarang ni nak baca 4 harakat, kita mesti pastikan dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan ini. Huruf matnya sama. Alif, waw, ya. Sama. Kalau alif sebelumnya syaratnya baris atas. Ya sebelumnya baris bawah. Waw sebelumnya baris depan. Okey. Ini Dan kita jangan lihat sebelum juga. Kita nak baca berapa harakat? 4. Kalau nak baca 4 harakat, kita lihat selepas ni bertemu. Selepasnya dia bertemu dengan huruf apa? Okey, sekarang ni selepasnya dia bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah ni dia banyak bentuk lah. Ada yang bentuk tunggal macam ni. Ada yang duduk pada rumah alif. Dia bukan alif, dia hamzah. Sama ada duduk bawah atau atas. Jadi bila bertemu selepasnya hamzah seperti ini, kita kena pastikan bacaan kita berapa harakat? Harakat. Kalau bertemu hamzah, mesti kita baca 4 harakat. Bertemu hamzah kan? Jadi kita cari contoh yang baca 4 harakat. Kenapa kena cari yang 4 harakat contoh ni? Sebab kita nak pastikan betul ke selepasnya mesti bertemu hamzah. Contoh ni. Ni contoh. Tu. Okey, tengok sini. Cuba ni. Nampak? Ini huruf mat alif. Okey. Sebelumnya mesti baris atas. Okey, betul. Selepasnya hamzah. Ini contohlah bentuk hamzah. Jadi baca 4 harakat. Okey, kita ambil contoh lain bagi nampak. Ini ketika berhenti ni. Ketika berhenti ni. Ini huruf mat alif. Sebelumnya baris atas. Selepasnya bertemu hamzah. Baca berapa harakat? 4 harakat. Okey lagi. Ini sama. Mana huruf matnya? Alif. Sebelumnya baris atas. Bertemu apa selepasnya? Hamzah. Ini jenis hamzah yang pattern macam ni lah. Okey. Setakat ni boleh jelas tak? Jelas setakat ni? Boleh Boleh kenal yang baca 4 harakat. Ni yang 4 harakat.
Ada lagi satu yang pattern dia lain sikit. Okay, saya lajukan. Ini pattern dia. Ini pattern yang sama juga. Alif sebelum balik atas selepas hamzah. Okay, terus ni ingat alif ni ada dua jenis dalam Quran. Ni dipanggil alif saghirah. Alif saghirah, alif yang kecil. Ni pun alif lah ni. Alif sebelumnya balik atas selepasnya hamzah. Okay, tengok lagi pattern lain. Okay, ini huruf waw. Apa ciri dia huruf mat? Sebelumnya balik depan. Selepasnya hamzah. Baca 4 harakat. Lagi. Ini huruf alif. Sebelumnya mesti balik atas. Selepasnya bertemu hamzah. Baca 4 harakat. Lagi. Itu bagi lagi banyak latihan. Ini huruf alif. Cari yang ya pula. Takut tak kena. Ya ni ada banyak pattern Ada huruf ya. Ini huruf ya. Kita cari huruf ya. Ni huruf ya. Ni yang ya kecil ni. Ni supaya tak tersilap. Ni ni huruf ya tau. Ni huruf ya ni. Ni yang tersilap. Ya ni dalam penulisan khat. Khat ni adalah jenis atau bentuk-bentuk tulisan yang ditulis. Penulisan ni ditulis dalam banyak bentuk tulisan. Ni namanya, ni pattern ni bagi khat thuluth. Maaf. Betul ya. Penulisan yang dalam Quran ni dipanggil khat nasakh. Khat nasakh bentuk ni macam ni lah. Dia simple dan mudah dibaca. Dan satu jenis khat yang susah nak baca iaitu khat thuluth. Itu ada tulisan khat yang paling cantik dalam jenis-jenis khat. Penulisan tulisan huruf jaiyah dengan tulisan khat thuluth. Yang tulisan tu tulisan yang paling cantik lah. Bentuk khat yang paling cantik. Biasa digunakan untuk hiasan di rumah-rumah atau di masjid. Kalau kita lihat dinding-dinding masjid, kalau ada ayat Quran, memang biasanya ditulis dengan tulisan khat yang paling cantik, namanya khat thuluth. Tapi pasal cantik sangat tu susah nak baca. Dia banyak sangat dia punya hiasan dia tu. Sampai kita tak tahu nak barisnya mana. Baris mana. Okey, itu susah. Yang ni khat nasakh. Walaupun khat nasakh, kita kena kenal jugalah. Tulisan-tulisan dia ada bentuk ya macam ni. Ini ya lah ni. Ni ada bentuk yang macam ni. Ini yang ketika dia bersambung, dia akan macam ni. Ya'maluna. Ni ya. Ni ketika bentuk dia bersambung. Dia pattern gitu pula. Kalau bentuk yang asing macam ni, ni yang biasa duduk asing. Macam ni adalah khat juga, ni huruf ya juga, tapi bentuk yang begitu. Ada yang keliru ni. Kelas-kelas saya sebelum ni pun, saya tengok ada yang tak faham. Ni huruf apa? Tak ada huruf mat katanya. Ada ni huruf matnya ni. Ini huruf ya. Okey. Huruf ya, macam ni contoh ni ya, selepasnya bertemu. Sebelumnya baris bawah. Ya sebelum baris bawah, selepasnya huruf hamzah. Apa harakat baca? 4. Kita try lagi. Cari lagi yang pattern ya ni. Ni waw kan? Ni waw. Orang semua tahulah ni waw. Yang ya. Ni waw sebelumnya baris depan. Mesti baris depan selepasnya hamzah. Baca 4 harakat. Ambil yang ya lah. Orang biasa ya ni keliru sikit. Ni. Yang ni ya. Sama juga. Ni huruf mat ya sebelumnya mesti baris bawah selepasnya hamzah. 4 harakat baca. Okey. Huruf mat ya sebelum mesti baris bawah selepasnya hamzah. Baca 4 harakat. Okey, jelas tak setakat ni pertemuan antara huruf mat yang bertemu hamzah? Jelas. Saya dah tunjuk banyak contoh dalam ni lah. Supaya kita kenal. Okey, ini semua baca 4. Sekarang ni saya nak kenalkan yang baca 2 harakat. Ingat dah 2 kumpulan kumpulan 6 harakat, kumpulan 2 4 harakat. Sekarang kumpulan 2 harakat. Saya perkenalkan dulu, lepas ni kita semua kena carilah. Kumpulan 2 harakat. Yang pertama. Mana yang kita boleh adjust ni? Kumpulan 2 harakat. Sekejap. Ini yang dalam huruf nampak? Maafkan saya. Ini bukan baca 2 ni. Ini baca. Saya tak terangkan kau lagi ni. Ini kumpulan yang baca 6 harakat juga ni. Ini kumpulan yang baca 2 harakat.
Baca 6 harkat. Kena terang juga ni. Yang baca Sad. Okey, saya terangkan jugalah. Di dalam Al-Quran ada dipanggil Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar. Ini saya minta maaf terlepas pandang tadi. Ini kita kembali pada kumpulan yang baca 6 harkat balik. Kumpulan yang baca 6 harkat ada satu pattern bacaan iaitu bacaan pada huruf tau. Dipanggil harfi dipanggil. Harfi ni adalah huruf. Contoh dalam Quran yang huruf dia macam ni. Ni huruf ni. Dia mana ada baris. Baris maksudnya apa? Baris atas macam ni. Baris bawah macam ni. Baris depan. Tak ada kan? Tengok dalam ni. Mana ada baris. Ini bukan baris. Ini tanda mat. Tanda mat. Maksudnya tanda yang diletakkan pada huruf mat. Ni, mana huruf mat? Itulah masalah kita belum bincang ni. Huruf mat ada ni. Tu, kalau ada tanda ni mesti ada huruf mat. Yang mesti dibaca kadar lebih daripada kadar 2 harkat. Iaitu biasa huruf matnya lepas 2 harkat, dia 4 lah. 4 harkat atau 5 atau 6 harkat. Baru boleh letak tanda ni. Ni tanda ni. Dia mesti ada huruf mat dan huruf mat tu mesti dibaca lebih daripada 2 harkat. Iaitu 4 atau 5 harkat atau 6 harkat. Baru boleh ada tanda ni. Tapi sekarang ni, huruf-huruf ni nun, ha, mim, alif, lam, ra, qaf, alif, lam, mim, ra. Ni semua huruf. Ini dipanggil huruf tau. Sebab tak ada baris. Ni huruf. Cara bacanya sebut huruf. Ni huruf apa? Ta, sin, mim. Ni alif, lam, mim, sad. Alif, lam, mim. Ni ain, sin, qaf, ta, sin. Okey. Ta, ha. Ni semua huruf. Ini dipanggil huruf. Ni memang tak ada baris dalam Quran. Tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Okey. Tapi apa masalah dengan huruf ni yang Ustaz nak terangkan ni? Iaitu panjang mat dia. Kat mana nak panjang? Di mana huruf matnya? Tak nampak pun kan? Tengok mana ada huruf mat ni. Ta, sin, mim. Mana huruf matnya? Jadi macam ni. Cara baca huruf ini betul lah. Kita sebut satu-satu huruf. Tapi cara baca dia kena baca mengikut kadar panjang mat yang ada pada huruf. Kat mana kadar panjang mat? Itu sebab kalau nak baca huruf-huruf ni huruf semua ni, contoh Yasin semua ni, tuan-puan mesti eja dia dulu. Eja dia. Okey, di dalam Quran, kita kena tahu dulu berapa huruf hijaiyah yang digunakan di dalam pembuka-pembuka surah. Fawatihus Suwar ni pembuka-pembuka surah. Berapa huruf hijaiyah yang digunakan? Kena hafal lah. Kena hafal. Yang digunakan dan dia adalah huruf mat yang dalam ejaan huruf ni, huruf hijaiyah yang digunakan ni kita kena hafal, iaitu dia ada 2 kumpulan. Satu kumpulan huruf hijaiyah yang dieja dengan 3 huruf. Kumpulan yang dieja dengan 3 huruf aja. Kalau saya dulu gabungan dia, ini ejaan dia. Gabungan nun, qaf, sa. Sad. Jadi gabungan nun, qaf, sad. Jadi ditulis macam ni. Allah masa sangat. Gabungan je ni. Ini kumpulan pertama supaya senang nak hafal. Saya dulu hafal macam tu lah. Okey. Na, qa, sa. Ini gabungan 3 huruf. Nun, qaf, sad. Ini semua huruf yang dieja dengan 3 huruf. Na, qa, sa, asalukum. Asa. Ain. Asa. Asalukum. Okey. Asalukum. Apa benda ni yang dimaksudkan dengan naqasa asalukum, iaitu huruf-huruf ini ada berapa huruf tengok? Ya. Nun 1, qaf
2, Sad 3, Ain 4, Sin 5, Lam 6, Kaf 7, Mim 8. Maknanya ada 8 huruf. Ini kumpulan pertama. Kumpulan yang hurufnya kalau kita eja, dia dieja 3 huruf. 3 huruf. Okey, mari kita semak 3 huruf tu. Ni dia. Nun, cari nun. Naqasa asal nun. Ni tu ejaan nun dia ada nun kan dalam ni. Ni nun. Nampak? Nun, nampak dia dieja dengan 3 huruf. Nun, waw, nun. Nampak dimatikan nun. Ini salah ni Itulah. Saya dulu macam mana cakap? Saya sebenarnya buat buku Haji Saya sedih jugalah. Saya buat buku. Bila orang yang tidak belajar Quran yang mendalam membuat buku ni orang yang buat buku lah ni. Ni orang yang buku ni yang saya paparkan ni saya beli ni buku secara pendrive ni, pendrive lah. PDF. Pasal dia rajin membuat, tapi bila orang yang tak betul-betul mahir nampak dia akan membuat, dia rajin membuat bahan macam ni kan. Tapi dia tak pandai dari sudut ada part-part yang dia tak pandai lah. Kita nampak ilmu dia kurang kat situ lah. Contohnya tanda mati. Dia tak boleh lah guna yang bentuk yang ini. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, dalam laptop kita, termasuk iPad saya guna iPad ni. iPad ke atau MacBook, saya dah try. Saya pun ada satu MacBook yang latestnya M2 M2 saya ingat dia punya tulisan baris dia tepat, tapi tetap dia guna dalam M2 pun guna ni. Kita pun tak ada teknologi, tapi saya boleh buat. Dia panggil programmer. Tanda mati yang tepat bukan yang ini tapi jadi dah ini saja yang ada, terpaksa pakai dan dia salah sebenarnya, salah. Tanda mati sepatutnya mesti apa? Dia mesti begini. Mesti begitu. Tak boleh bulat gini. Ini salah. Okey. Saya minta maaf lah. Saya sebagai guru Quran pun saya papar. Inilah program yang ada dalam sistem kita, dalam laptop ke dalam, ni saya maklumkan lah untuk makluman semua. Orang yang nak buat, kalau nak buat ayat Quran, kita terpaksa guna ini. Tapi ada cara lain sebenarnya. Antaranya lah yang mudah sikit, kita crop. Kita ambil software Quran, tapi lah saya cerita boleh lah, tapi saya pun tak buat. Tu saya pinjam orang punya juga ni. Buat contoh, dia rajin buat kan. Boleh ambil Quran, ambil ayat Quran ni, kita boleh crop dia. Software. Tak payah pakai software pun tak apa. Ayat Quran contohnya, sebab apa. Kita buka Quran ni, ni Quran ni kan. Kalau nun, kita nak contohkan nun itu, dia tengok dalam. Tapi dia tak ada tulis dalam ni. Sekejap, saya cari dekat. Tapi kadang-kadang ambil dalam buku pun boleh. Scan screenshot boleh. Dalam ni dia tak tulis ejaan kan. Okey, contoh. Dekat dah situ. Contoh ambil daripada buku. Saya pun kadang ambil daripada buku. Contoh yang ni lah. Nun. Ni yang betul. Ni ambil daripada buku ejaan sepatutnya yang macam ni. Ni. Nun. Allah Akbar. Saya tak nak ajar anak murid saya benda yang salah. Nanti yang keliru. Ustaz Syakir ajar kan tanda mati bulat gini. Tidak, minta maaf banyak. Ni ada satu paparan lain. Ni ambil daripada buku. Saya angkat gambar, masuk dalam buku lah. Ejaan ni macam ni. Ingat, pastikan. Nun ni dia eja nun, waw, nun. Tanda mati. Okey? 3 huruf. Lagi apa tadi? Naqasa asalukum. Naqasa. Nun. Qaf. Dia eja 3 huruf jadi qaf. Ni. Mesti dia eja 3 huruf. Qaf, alif, fa. Matikan. Ingat tanda mati macam ni ingat tanda mati. Naqasa. Lagi. Sad. Ni sad. Sad. Alif, dal. Matikan dia. Mesti matikan dia. Macam tu. Sad. Lagi. Naqasa dah 3 huruf. Asalukum. Asalukum. Ain. Cari ain.
Cari sampai jumpa. Sebelum kita buat latihan. Saya tak boleh bagi latihan tu kalau saya tak ajar. Ajar dulu Mana ain? Tak ada ain. Ni ain. Ain. Sekejap. Cari. Tak ada ain. Tak ada ain. Contoh ni tak ada ain punya. Dia kena ada ain. Cari sampai dapat lagi. Pasal nak mengajar ni, cari sampai dapat. Ain ambil yang dalam rijaiyah ni lah. Ini pun saya tangkap gambar kertas dalam sebab dia isu dia macam ni tau Ji. Saya cerita sikit lah, luahan rasa juga lah. Tu luahan saya nak sebut pada diri saya jugalah. Sebab saya guru Quran, lepas tu saya kena buat ni. Dan saya boleh buat ni Ji, tapi manakah masa, sebab dia perlukan memang perlukan masa untuk membuat ni. Okey, apa dia tadi? Ain ain. Tak apa nanti kalau saya ada kesempatan saya kena sempatkan juga sebab kebanyakan dalam sistem ni dia kadang tak tepat. Dia tak tepat. Cari aja dia huruf-huruf ni. Ni ain ni. Ini tanwin ni kan. Dia memang kalau tunggal diguna ni. Kalau tunggal diguna tanwin ainun. Ini kalau di ainun, tapi kalau kita matikan, mati dengan tanda mati. Ain. Ada ya ni. Ain. Mati dengan nun. Ain. Ni ejaan dia. Naqasa asa sin. Lagi yang dia je 3 huruf. Sin. Mana sin? Ya, cari sin. Ni sin. Ni kalau dia tunggal. Tunggal dia bertanwin. Sinun. Matikan sin. Kalau matikan sin. Matikan dia. Sin. Mati dengan tanda mati. Tanda mati. Dah apa-apa dah. Na'asa lukum. Lam. Lam. Penyajaan lam. Uzur, minta maaf lah. Tulisannya uzur. Sebab saya ambil bahan orang. Patut buatlah sendiri kan. Saya aku ni dalam mengajar lah. Mengambil bahan sendiri tak buat. Itu doa Allah. Ambil bahan yang mana ada kat luar sana. Cari. Sebab nak cari bahan yang tepat, yang betul, tak ada je. Mesti ada yang tak tepat. Kini saya ambil je. Okay, lam ejaan je ni. Lam, alif, mim. Matikan ejaan tunggal ada tanwin, betul. Lamun. Kalau matikan, lam. Tanda mati. Okey, dah apa? Lam, asalu, lukum. Kaf, kum, kaf. Kaf aja. Kaf, alif, fa. Matikan. Kaf. Dia mesti matikan. Lagi. Kum, mim. Last sekali. Ni mim. Akhir sekali ni, mim. Mim, ya, mim. Matikan. Kalau ditunggal, kita sebut dia mimun. Itu kalau tunggal lah. Mimun. Tapi kalau kita matikan dia jadi mim. Gitu. Okey. Inilah kumpulan pertama yang saya masukkan tadi. Kumpulan pertama huruf hijaiyah yang diguna pakai di dalam Al-Quran. Diguna pakai dalam Al-Quran. Kumpulan ini, okey je. Nak hafal dia, kita kena gabungkan dia, cantumkan macam ni. Cantumkan, senang sikit nak hafal. Tapi kalau kita hafal satu-satu huruf, takut terlupa. Lepas huruf ni, huruf apa tak ingat. Gabungkan macam ni. Macam ni senang hafal lah. Naqasa asalukum. Gabungan nun, qaf, sad. Naqasa asalukum. Ain, asa, sin, lam, kaf, nun. Maaf kata ya. Kaf, mim. Ingat, ini kumpulan yang pertama iaitu huruf hijaiyahnya dieja dengan 3 huruf. Apa beza dengan kumpulan lain nanti dulu? Kumpulan ini dieja 3 huruf. Kenapa? Sebab bila 3 huruf, kita ambil balik. Kalau nun, naqasa, nun. Tengok cuba je tengok sini. Bila dieja 3 huruf, nampak? Huruf matnya apa? Allah besar. Huruf matnya wow. Syarat dia huruf mat apa dia? Baris. Betul. Selepasnya bertemu dengan
Mati. Berapa harkat baca? 6. Nampak? Ah, nampak Naqasa huruf qaf. Itu sebab semua huruf yang dalam kumpulan ni, kumpulan yang pertama ni, dia dibaca 6 harkat. Kenapa? Dia dieja dengan huruf, ada huruf mat dalam dia. Sebelumnya beratas, kalau alif, lepasnya tanda mati. Baca 6 harkat. Naqasa huruf sad. Sad atas. Nampak? Huruf mat sebelum beratas, bertemu tanda mati. 6 harkat baca. Faham tak maksud saya? Maksudnya, kumpulan ini adalah kumpulan huruf jaiyah yang dieja dan kadar panjang mat di dalamnya adalah berapa harkat? 6. Ni kalau nak wakaf lah Ustaz. Dia sama ada waqaf ataupun wasal. Okey, macam ni nak faham waqaf atau wasal, tak apa, pelan-pelan. Tengok Mana dia tak separuh? Oh ni. Contoh tengok wasal atau waqaf sama. Contoh kalau wasal lah wasal macam ni. Kita ambil panjang sikit lah. Ambil yang bawah ni lah. Ni dia lagi panjang. Tu dia. Ni. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ni kita baca wasal. Wasal, kaf. Baca wasal tetap mati. Tetap cara baca dia dimatikan. Kaf. Ni baca wasal ni. Kafnya tetap, fa dia tetap mati. Ni baca wasal. Kaf. Tetap baca 6. Sebab apa? Ni bertemu tanda mati. Huruf alif. Huruf alif. Sebelum balik atas. Sampainya tanda mati. Baca 6. Kaf. Yang ni nanti dulu. Ha, ya, ain. Ni baca wasal lah ni. Ain. Ni. Ini ya. Bertemu tanda mati nun. 6 harkat juga. Ain. Kan? Panjang 6. Kemudian ni nanti dulu. Ujung sekali. Sad. Ada alif. Sebelum balik atas. Sebelum tanda mati. Baca 6 juga. Sad. Itu cerita dia. Ketika wasal tetap 6. Kalau berhenti pun 6. Berhenti ni ujung ni. Sad. Gitu. Ini kita cerita dalam huruf Ini cerita huruf tau. Jangan perkataan nanti. Perkataan dah bincang tadi. Yang 6 harkat bertemu sabdu tanda mati. Itu perkataan. Dia saya kata ada 2. Satu dalam perkataan. Yang baca 6 harkat. Umat yang dibaca 6 harkat dalam perkataan. Satu lagi dalam huruf. Ini dah huruf lah ni. Ni huruf. Nak baca dia kena eja setiap huruf tu. Bila eja pula baru nampak. Ada huruf mat tak? Ada. Bertemu tanda apa? Tanda mati. 6 harkat. Macam tu. Pendekkan cerita. Yang kumpulan yang baca sampai 6 harkat ni. Ada berapa huruf tadi? Tadi yang saya tunjukkan. Naqasa asalukum. Itu semua huruf-huruf ijaz yang dieja 6 harkat. Dan panjangnya 6 harkat. Dan huruf itu sahaja yang ada dalam Quran. Yang digunakan pakai sebagai huruf. Huruf tu saja. Yang dieja 6 harkat. Yang dieja 3 huruf dan panjang 6 harkat. Itu je huruf yang digunakan pakai. Dalam pembuka surah. Apa huruf tu? Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nampak kan? Memang kena hafal lah. Tapi kalau tak hafal pun tak apa. Tak apa. Tak hafal tak apa. Tapi kena tahu. Kena tahulah dia huruf tu, huruf yang kumpulan yang mana. Kumpulan yang dieja dengan 3 huruf ke atau tidak. Okey, kumpulan itu kumpulan pertama yang dieja dengan 3 huruf dan bacaan dia 6 harkat. Ada kumpulan lain tak? Ada lagi satu kumpulan. Kumpulan yang kedua tu apa? Baru kita bincang yang kadar baca lebih kurang daripada 6. Ini kumpulan yang dibaca 6 harkat. Ingat tadi kita dah bincang yang baca 6 harkat apa dia? Pertemuan dia. Yang baca 4 harkat apa pertemuannya. Sekarang kita bincang yang baca 2 harkat. Okey, boleh terus Boleh terus Haji? Laju sangat ke? Boleh pelan-pelan
Rabban. Okey, memandangkan kita dah duduk di dalam huruf ni. Ni huruf lah ni. Kita bincang terus yang baca 2 harakat. Dia dalam huruf ni, dia ada kumpulan yang baca 2 harakat dan ada kumpulan baca 6 harakat tadi. 4 harakat tak ada. 4 harakat tu ada tempat dia lain. Ada tempat dia yang satu lagi lah dalam huruf ni. Tapi kita bincang yang 2 harakat. Yang 2 harakat dalam huruf, apa kumpulan dia? Kumpulan dia adalah gabungan 5 huruf. Kalau yang gabungan 3 huruf, yang dieja dengan 3 huruf tu ada gabungan dia ada bunyi macam tu kan. Naqasa asalukum. Yang 2 ni nak sebut macam mana? Dia gabungan ni. Ada gabungan juga. Ni dia gabungan dia. Gabungannya sambil tulisan lain. Besar sikit. Ni gabungan dia. Besar sangat ni Haji tulisannya. Kecilkan sikit. Okey, ni gabungan dia. Gabungan dia. Ni dia. Allah. Besarnya rohnya. Masya Allah. Ni macam roh dia. Kejap balik. Kecilkan sikit. Tu dia Ji. Ini gabungan, ni kumpulan kedua Ji. Kumpulan kedua iaitu, kita kecilkan sikit baris dia. Hayyun, ni dia punya ejaan dia lah. Dia punya ejaan dia. Hayyun tahur. Hayyun tahur. Haji. Hayyun tahur. Benda pula ini. Ni nak senang hafal. Tu dah digabung-gabungkan. Jadi apa huruf dalam ni? Apa huruf yang ada dalam ni? Okay, yang pertama huruf ha. Ni huruf pertama. Yang kedua huruf ya. Huruf kedua. Yang ketiga huruf ta. Yang keempat huruf ha. Yang kelima huruf ra. Haji. Jadi ada berapa huruf dalam ni? 5 huruf sahaja. Huruf ni kenapa ada huruf ni? Kumpulan ni kenapa? Ini adalah huruf hijaiyah yang diguna pakai dalam Quran. Duduk di mana? Duduk di sebagai pembuka surah Fawatihus Suwar, pembuka surah. Huruf ha dengan okey, jap. Okey, dia duduk dalam pembuka surah, okey. Semua dah faham? Boleh. Dan bila nak baca kena eja. Kita cari huruf ni. Kita cari satu tu. Ambil huruf ha dulu. Cari huruf ha. Ada tak dalam ni? Ha. Buka surah ni. Ha. Ni Ji. Ni tuan-tuan, perempuan. Ni. Kan? Ada huruf ha ni. Tapi cuma bezanya huruf ha ni, kumpulan ni, untuk kumpulan ni dia dieja dengan 2 huruf saja. Cara eja dia. Ha ejaan dia dalam Quran ha dengan alif saja. Ha dan alif ni adalah huruf mad. Kenapa? Sebelumnya bagi atas. Selepasnya tak bertemu. Dia selepasnya tak bertemu huruf bertanda mati. Atau tidak bertemu dengan hamzah. Jadi tak bertemu sabdu. Jadi dia bertemu selepasnya mim dari bawah. Jadi dia dibaca 2 harakat saja. Cukup. Dia eja huruf-huruf ni, kumpulan ni dia eja dengan 2 huruf. Ha. Okey, hayyun huruf ya. Hayyun tahur kan? Hayyun tahur. Cari huruf ya. Ya, ni ada ya. Ya dengan sin kan? Ya, sin. Okey, ya ni berapa harakat nak baca? Tengok. Eja lah. Macam tu. Ya, dia eja dengan 2 huruf. Dia eja dengan 2 huruf. Ya, huruf alif sebelumnya bagi atas kan? Selepasnya tengok sin bagi bawah. Bukan hamzah. Bukan huruf bersabdu. Bukan bertanda mati. Jadi baca 2 harakat sahaja. Sebab dia bertemu dengan, dia bukan bertemu dengan 3 jenis apa ni? 3 tanda tadi. Hamzah. Sabdu. Atau tanda mati. Ini. Jadi baca 2 harakat sahaja. Yasin. Yasin. Sin ni yang baca 6. Sebab ni bertemu tanda mati kan. Yang itulah kata tadi. Hayyun tahur ni. Hayyun tahur ni. Huruf yang dia eja dengan 2 huruf. Macam mana ejaan ni? Kalau ha, eja 2. Ha alif. Eja dengan 2 huruf. Ya, ejaannya ya alif. Eja dengan 2 huruf. Ta, eja dengan ta alif.
Ha diejen dengan 2 huruf. Ha alif. Nampak? Ra diejen 2 huruf. Ra alif. Jadi semua ni adalah 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Dan dia dibaca 2 harakat sahaja. Pendekkan cerita pasal terang ni. Pendek kata huruf mat yang dibaca 2 harakat, syarat dia apa? Tidak bertemu selepasnya huruf hamzah, tidak bertemu huruf bersabdu ataupun huruf bertanda mati. Kalau tak bertemu 3 ciri ni, bacalah 2 harakat. Panjang juga terang ni, Ji. Nak bagi jelas tak apa. Okey lah tu. Boleh lah tu. Boleh je, boleh jelas Kalau Ni Ustaz, dia baca 2 harakat. Okey, tak apalah, latihan kita buat minggu depan lagi. Sebab saya takut nanti kan tak jelas. Jadi kita jelaskan sejelas-jelasnya. Saya terangkan bagi habis lagi. Lagi yang sorry tak terkeliru, ni. Ni yang duduk dia beza sikit ni. 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 Ni okey, saya tanya Haji lah, mana huruf mat dalam ni? Ada tak huruf mat? Alif. Ini pun keliru kan ni, takut orang keliru. Tu saya nak mana yang rasa macam yang ada keliru-keliru ni kita settlekan terus. Rasa Okay, mana huruf matnya? Ada huruf mat tak dalam ni? alif. Huruf mat biasa 3 je. Alif, waw. Waw. Nak tanya dulu, ada tak huruf mat dalam ni? Okey, saya terangkan dulu Ini pertama, perkataan ini kita bila kita baca kita akan berhenti tau. Kita akan berhenti di sini. Ingat tu dulu. Bila berhenti kita tak baca asafan, tak ada. Asafan, kita akan baca asafa. Dia baca begitu. Itu saya cakap tadi. Mat ini, hukum mat, kita tak boleh tengok pada tulisan. Memang tak jumpa. Kita kena baca dulu. Baca, dan pada bacaan itulah baru kita ikut kadar panjang mat pada bacaan. Sebab kita kena kenal lah perkataan yang ada mat ni. Kalau perkataan macam ni, mana mat dia? Okey, macam ni. Kita baca ketika berhenti. Bila kita berhenti, kan, bila nak baca berhenti, barulah kita kena faham tanwin ini kalau dibaca ketika berhenti. Kena faham? Mana-mana tanwin lah. Jumpa tanwin baris atas saja je ni. Jumpa tanwin baris atas saja ketika kita nak berhenti, kita kena hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Sebab baris tanwin ini, kalau kita berhenti, dia tak boleh baca dengan fan. Dia yang baris atas yang baris atas. Yang baris bawah, baris depan tak termasuk. Yang baris atas sahaja. Dan baris atas biasanya dia letakkan alif di hujung ni macam ni. Dia dah standby alif dekat hujung macam ni. Kalau baris atas Mana-mana baris atas ketika nak berhenti memang dia standby alif hujung. Huruf fa ni betul fan. Tapi apa guna alif ni? Alif ni untuk apa ni? Alif ini dia standby untuk digunakan ketika kita berhenti. Kalau kita tak berhenti, dibaca fan. Fan. Tapi kalau kita berhenti, dia dah standby alif ni. Nak buat apa alif ni? Ni baca alif ni akan berfungsi bila kita berhenti. Tu saya cakap, kita nak berhenti. Kena faham. Nak berhenti, kita kena guna yang alif ni. Kalau berhentilah, alif ni diguna hanya untuk berhenti saja. Macam mana nak jadikan dia alif ni dia berfungsi sebagai huruf mat? Dia macam ni. Bila kita berhenti, kita tak baca fan, kita baca fa. Bila baca fa, dia macam ni. Huruf fa ni memang ketika berhenti dia milik dia adalah satu saja, fa. Habis satu baris ni, satu baris ini ketika berhenti dia digantikan dengan huruf alif. Baris dua ni. Jadi baris kedua ni tak ada dah lah. Kena padam lah. Kena padam. Padam. Buat apa padam? Habis nak berhenti, kena padam. Kena dia ada pada bacaan. Jadi dia tinggal satu baris. Tinggal satu baris je lah. Habis padam. Padam. Bila dia inilah keadaan. Ni saya dah padam satu baris kan. Inilah keadaan ketika berhenti. Baru nampak kan? Baru nampak tak rumahnya? Ya. Dia main macam chip small lah Haji ada Ji? Masih ada? Ada. Kalau dia baca, kalau sambung je Ustaz,
Haji, Haji janganlah minta sambung nanti dulu. Kita berhenti dulu. Baca sambung memang dia tak ada mat, Ji. Baca Ada sambung mat. dia tak ada mat. Dia kalau baca sambung tak ada mat. Tapi kalau kita berhenti ni, kita berhenti. Mak, saya padam satu baris tanwin baru nampak huruf mat. Baru nampak kan? Nampak tak huruf mat kat sini? Huruf matnya apa? Alif. Kan? Nampak tak? Baru nampak huruf mat kan? Alif. Kenapa dia huruf Ah. mat? Sebab ada ciri dia. Sebelumnya baris Ini mana depan. baris atas. Kan? Inilah dia huruf mat. Dan dibaca 2 harakat sebab kita berhenti. Bila berhenti, dia tak boleh bertemu hamzah. Sebenarnya memang tak bertemu sebab dia berhenti. Memang dia tak akan ada bertemu hamzah, tak akan bertemu sabdu, tak akan bertemu tanda mati. Jadi baca berapa harakat, Ji? 2. 2 harakat. Asafa, 2 harakat je. Inilah umat. Dia yang kita keliru sini sebab dia ada ni. Mana? Padam terus ke? Ni. Maaf kali. Sebab ada tanwin. Pasal ada tanwin jadi kita keliru. Mana huruf mat ada? Dia macam tu. Tapi bila kita berhenti, baris ni akan hilang. Satu. Dia setelah diganti. Itu namanya mat iwam. Tak apalah. Nanti pening kita buat huruf mat ni. Iwam tu maksudnya ganti. Sebab itu menggantikan baris tanwin kedua ni kepada huruf mat alif. Tapi dalam Quran Haji, dia tak ada pada padam ni, Ji. Tak ada padam. Dia memang tulis full macam ni. Kena maknanya kita sendirilah kena berhati-hati. Kena tahu pasal ada belajar ni. Kita buat contoh ni. Ni baca macam mana? Asafa. Asafa. Okay, buat latihan. Kita buat latihan. Ini, Haji? Asafa. Sudah. Macam mana ni? Kita berhenti. Macam mana? Huruf matnya apa? Huruf matnya apa? Okey, banyak kena tegang ni. Tak apa. Pelan-pelan je. Latihan minggu depan dah. Perkataan ini Haji, okey dengar Perkataan ini kita kena faham dalam bahasa Arab. Ni pasal dia bahasa Arab, saya katakan jugalah. Kalau huruf ia tak ada titik, titik tak ada kan. Dan kita kena hafal juga perkataan. Dan dalam perkataan dalam bahasa Arab kau jumpa perkataan huda ni, ini bukan ya, ini adalah alif. Nama alif dia ada nama pula ni. Kenapa? Alif kan ya, tak apa je. Haji ingat dia kalau kena ingat perkataan ni. Dia memang kena hafal. Ada perkataan-perkataan bahasa Arab yang memang dieja dengan hujung dia begini. Ini namanya alif maqsurah. Alif maqsurah. Dah nama dia gitu. Sekarang tu je kita ingat. Alif maqsurah ialah alif yang diguna ya kat sini. Tapi dia adalah alif. Dia bukan hudai dia alif. Dan itulah masalahnya kenapa lah dia guna ya. Jadi orang keliru ni. Guna alif kan senang. Kan hudan ni kita buat macam ni boleh tak je? Kan apa kata kalau kita tak nak takut orang pening, buat macam ni. Apa susahnya nak taruh iya ni, buat alif kan senang je. Kan? Tukar alif, apa masalah? Betul tak Ji? Kita guna alif terus. Apa masalah? Baru nampak tak Ji alifnya? Pak. Tapi tak boleh Ji. Kalau macam ni senang lah, kita dah tahu macam ni. Alah, masa tak boleh baca. Kan kadang orang pening kan. Pening-pening, kita tukar lah terus. Kan? Lagi nampak. Nampak tak Ji? Nampak tak? Huruf matnya nampak tak? Ya. Apa huruf matnya? Alif. Alif sebelumnya baris? Atas. Ini kalau bacanya memang gini, huda. Ini ya betul huda. Tapi ada tapi dalam Quran dia tak terus tulis macam ni. Dia ada penulisan dia ada kaedah dia. Jadi kita sendiri akan selalu buka Quran yang ada perkataan yang boleh kelirukan kita. Dia tak tulis kalau alif, dia tak tulis terus alif, dia akan tulis bentuk huruf alif yang bentuk pattern lain mengikut perkataan bahasa Arab. Faham tak? Ada perkataan bahasa Arab yang ditulis alif tapi guna ya tak ada titik. Kan kita keliru tu. Jadi kita kena belajar, kena ingat huruf. Dah lah huruf ya, lepas tu guna tanwin pula. Macam mana nak baca ni kan? Ketika waqaf kita baca huda 2 harakat. Macam tadi yang saya tulis awal tadi, ada alif kan? Huda baca 2 harakat. Tapi ejaan dia begini. Itulah tu
Mana yang susah lagi? Huda. Tadi Huda lah. Huda. Ni. Kita lajukan sikit. Ni. Abada. Banyak alif. Abada. Jangan abadan. Abada. Ni. Syaltata. Ikut saya baca. Syaltata. Syaltata. Ingat. Ada alif, ada tanwin ni ingat. Ada tanwin dia, ada alifnya. Standby. Berhenti pula. Ingat. Huruf mat baca 2. Kat ni huruf mat. Tak ada bertemu Hamzah, tanda mati sabdu selepasnya, huruf mat sebelum baris atas, 2 harakat. Ingat. Ini juruza baca. Juruza. Mat sebelumnya baris atas, tak bertemu Hamzah, tanda mati sabdu, 2 harakat baca. Ingat. Boleh lah tu Ada satu lagi. Ahada, huruf mat baris atas, 2 harakat. Ahada, cuba baca. Ada. Okey, setakat ni boleh? Boleh Boleh. faham dah? InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, dah faham. Apa lagi hukum mat? Ada soalan tak nak tanya? Hukum mat apa yang agak keliru sikit? Biasa hukum mat iwad je kot. Yang baca keliru sikit. Kita nak tahu dia baca berapa harakat je. Takut kita tak tahu ni macam mana baca berapa harakat ada ke huruf mat. Dia dah tahu huruf mat. Dalam ni biasa semua 2 harakat. Ini 2 harakat Okey, habis dah kot. Yang 6 harakat dah habis dah. Terang bagi habis. 4 harakat pun dah sudah. Yang keliru pun kita dah terangkan. Yang 2 harakat pun kita dah terang. Termasuk yang keliru. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Panjang juga ni kita bincang ni. Jadi kalau tak ada, insyaAllah Haji ingat saya. Ustaz, minggu depan ni kita latihan kategori mat yang 3 tu. Nak tengok faham ke tak faham. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Okey, macam ni lah. Ustaz bagi mudah sikit, bagi tugas sana, bagi kerja rumah lah. Kerja rumah tu macam mana? Macam ni. Ustaz bagi siap-siap ni. Sekarang kita nak kena keluarkan yang baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 12. Boleh buat homework kat rumah lah. Semak. Pastikan ni kita berhenti sini. Tak ada tempat berhenti tau. Kita berhenti semua kat hujung ayat. Berhenti semua hujung ayat ni. Tak ada berhenti-berhenti tengah-tengah. Kecuali berhenti kat sini. Okey, saya tandakan ni yang berhenti. Boleh tanda lah kalau yang nak tanda tu tanda. Okey, berhenti kat hujung sini. 1, 2. Ni yang James kita berhenti gitu. Yang lain semua kita berhenti hujung. Semua hujung. Sebab berhenti hujung tau. Ni hujung. 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 Hujung ayat. Sampai ayat 12 sahaja. Okey, yang berhenti tak hujung ayat 2 ni. Sampai amalah kita berhenti. Ingat, amalah tu. Tu amalah. Boleh tanda lah. Ayat 1 sampai 12. Boleh buka Quran, tanda siap. Boleh buat latihan hari sekarang lah. Tak apalah Ustaz. Mengelak lah minggu depan. Nanti senang lah. Semua orang ni baru nak cek. Okey, tak apa. Kita bagi ruang. Cari dulu. Minggu depan baru kita bincang bersama saya. Mana yang baca 2 harakat. Apa yang saya nak cari ni? Okey, dengar baik-baik soalannya. Keluarkan berapa bilangan saja. Yang baca 2 harakat, ada berapa? Ayat 1 sampai 12. 2 harakat saja. Berapa bilangan? Kemudian saya akan minta cari yang baca 4 harakat saja. Berapa bilangan? Dan yang terakhir saya akan minta cari yang baca 6 harakat. Ada berapa bilangan di dalam surah Al-Mulk daripada ayat 1 hingga 12. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz. Boleh dah tanda InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okey. Boleh nampak? Okey, kita dah ada time. Ada time dah ni. Ni time masa dah ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan lah Saya punya bilik ni pun gelap ni. Okey, kita doa dulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakkiru 'inda hajatina ilaih wa la tunsina wa abadan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.